Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini sambungan untuk 3.2 berkaitan dengan resistance. So ini adalah learning objektif untuk 3.2 Ada beberapa, antaranya adalah kita akan define apakah yang dikenali sebagai ohmic and non-ohmic conductor. Kedua, kita menyatakan keadaan arus, kemudian beza keupayaan dan juga rintangan dalam litas siri dan selari. Ketiga, kita akan tengok beberapa faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor. Dan keempat adalah berkaitan dengan apa itu resistivity konduktor dan juga beberapa aplikasinya dalam kehidupan seharian. Alright. So, dalam eksperimen 3.1, suatu eksperimen yang kita rujuk gambar rajah 3.12 ni, kita susunkan Swiss, okey, bersama-sama dengan bateri, siri dengan bateri, sambungkan dengan rheostat, kemudian disambungkan konstantan wire pada bahagian ini dan dilengkapkan dengan ammeter dan kedudukan voltmeter seperti mana dalam gambar rajah 3.12. So eksperimen ni telah pun dilaksanakan oleh Ohm, seorang ahli fizik pada zaman itu. Okey, Ohm menyatakan bahawa apabila beliau membuat eksperimen begini, beliau mencari hubungan antara arus dan juga potential difference. Okey, mencari nilai beza keupayaan berdasarkan nilai arus-arus yang ditambah-tambah ni. Okey, kita ubah-ubah nilai arus, kita cari nilai voltage. So, saya tunjuk suatu eksperimen secara maya. Saya harap boleh membantu awak punya ni lah, pemahaman awak. So lebih kurang macam ni. Saya dah buat secara maya ni, saya dah susun semua. Okey, dan saya dah switch on dah pun. The switch ni, ada switch kat sini. Saya harap boleh nampak. Okay, boleh nampak kot. Okay, so at the moment saya switch on, kalau kita nak tengok arah arus, ni adalah arah arus, keluar daripada terminal positif, okay, masuk ke dalam terminal negatif. Lebih kurang macam ni lah gambar rajah berapa tadi? Gambar rajah 3.12 tadi. Okay, sekejap mana dia? Okay, so kalau awak tengok dekat sini, untuk arus 0.2 ampere, nilai voltan sekarang berada pada 0.23. Dan note that the value of potential difference is measured on the constantan wire, not on the battery. Bukan dekat bateri. Kita tak letak the voltmeter on the battery, kita letak pada the constantan wire. Why? Kita nak ukur the potential difference across the constantan wire, bukan across the battery. Sebab nanti dalam 3.3 awak akan belajar satu lagi litar yang mana voltmeter diletakkan pada bateri. Kali ni yang first adalah untuk Ohm's law. Awak kena ingat litar untuk Ohm's law, the voltmeter is connected and measured across the constantan wire. Walaupun ni wire biasa kan, tapi saya nak tunjuk pada awak, saya nak exposekan saja. Okay, so pada arus 0.2, voltan 0.23. Saya nak naikkan arus ni, saya nak tahu adakah nilai voltan ataupun potential difference akan turut meningkat ataupun turun ataupun sebaliknya. Okay, so saya pergi dekat resistor yang saya guna ni, saya nak laraskan supaya nilai arus meningkat. Sekarang ni 0.2, voltan 0.23. Saya nak tingkatkan arus, so saya kurangkan resistance. Okay, saya kurangkan resistance. Oops, sorry, saya kurangkan betul. Okay, tadi 0.2. Okay, sekarang 0.22. Saya cuba tingkatkan lagi sampai 0.3. 27, 28, 29. Okey, 0.3.
So tadi 0.2, now 0.3. Look at the value of ataupun the reading of the voltmeter. Now tadi reading of the voltmeter somewhere 0.2 something. Now has increased to 0.35. So bila saya naikkan bacaan arus, maka bacaan voltan ataupun potential difference juga akan turut meningkat. And this always happens for any value of current. Kalau saya naikkan lagi current kepada 0.4, okay, kita cuba 0.4, my voltage or potential difference are going to shoot up juga kepada 0.46. Okay, so dengan kata lain, the result here, sekejap ya. Alright, sudah boleh nampak. Sekejap ya. Saya takut nanti ada gangguan. Saya setkan dulu. Alright. So, dengan kata lain, apabila nilai arus bertambah, when the value of current increase, the value of potential difference are also going to be increase. Apa hubungan dia? Hubungannya adalah I directly proportional to V. I directly proportional to V. So, and that is why whenever we plot a graph of V against I, or even I against V pun, okay, we are going to get this result, which is V directly proportional to I. Okay, and the increment or the increase pattern are constant. Bermaksud garis yang kita dapat pada keputusan ni adalah satu garisan lurus atau linear. Okay, apa kelebihan di situ? Setiap titik pada garisan yang kita dapat itu, okay, mempunyai kecurunan yang sama, same gradient. Let's say I have point A here and point B here. If I were to calculate the gradient on point A and the gradient on point B, I would have end up with the same gradient value. Kita akan dapat nilai kecerunan yang sama. Sebabkan awak belajar Y sama dengan MX plus C. Nilai kecerunan ni adalah diwakili dengan simbol M. Sentiasa akan dapat nilai yang sama. Sentiasa akan dapat nilai yang sama kerana graf ini adalah graf linear, tidak berubah-ubah. Okay, tidak berubah-ubah. Now, sebelum saya concludekan apa maksud gradient itu dalam pembelajaran hari ini, saya pergi kepada satu lagi eksperimen, iaitu apabila kita tukarkan the constantan wire, okay, constantan wire kepada satu lagi material yang dipanggil sebagai filament bulb. Yang dalam bulb tu kan ada filament yang halus tu, kita ambil dan tukar, diletakkan pada posisi constantan wire ni, tukar. So kita tak pakai constantan wire, kita pakai the filament bulb. And we do the same. Kita buat benda yang sama. Kita increasekan nilai current. Kita observe apa jadi kepada potential difference. Okay, the result is as follows. Kita dapati bahawa apabila kita plot data-data yang kita dapat, yes, there is a increment of voltage. Betul, memang voltan akan turut meningkat. Voltan dengan arus akan turut meningkat. Okay, sorry. Bila kita tambahkan arus, voltan akan turut meningkat. Tetapi tidak linear. Not linear. Apa maksudnya? Tidak lurus. Bila kita plot, kita tak boleh dapat a straight line, a linear line. Kita tak dapat. Kita hanya boleh cakap bahawa V increases with I, but not directly proportional.
Apa maksud dia kat situ? Kalau saya letakkan ini point A, sini point B, the gradient on point A is not equal to the gradient on point B. Kecerunan pada titik A dengan kecerunan pada titik B tak sama. Sebab apa? Gradient yang tak sama. Okey, kerana garis lurusnya kerana garis ini bukan garis lurus. Nah, ini dalam apa matematik atau matematik tambahan awak ada belajar ni. Awak ada belajar. Kalau garis lengkung kita nak cari kecerunan, kita akan buat tangent. Katalah titik ni A, sini titik B. Okey. So untuk garis lurus senang, tak apa. Garis lurus kita boleh terus ambil Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 kan, bahagikan. Tapi untuk garis lengkung kita kena buat segitiga macam ni. Segitiga bersudut tegak tu kan. Lebih kurang macam ni. Saya yakin awak dah belajar dalam matematik. So by looking at the hypotenuse, kita tengok hypotenuse dia of the segitiga tu, nampak hypotenuse dia, sisi yang paling panjang. Kita dapati bahawa gradientnya tak sama, kecerunannya tak sama. Just by looking pun kita nampak sebenarnya gradient untuk B, okay, gradient untuk B, nampak ni gradient dia ni lebih cerun kan, lebih besar daripada gradient A. So whenever we have a material sama sifat dia macam bulb tadi, apa dia panggil tadi? Bukan bulb, filament bulb tadi. So we can say that the filament bulb doesn't have a fixed resistance value. Filament bulb ni masalah dia apa? Masalah dia adalah nilai rintangannya sentiasa tak sama. Okey, meningkat tetapi tak sama. So the rate of increase of voltage increases and the resistance always increases. Whereas kalau tadi the resistance constant. So macam mana boleh dapat keputusan resistance ni? Ni saya tunjuk sikit ya. Saya padam yang ni dulu. Ni konsep sepatutnya di lower form awak dah pun belajar macam mana ohms boleh tentukan bahawa itu adalah nilai rintangan. Okey, saya tunjuk ya. So jalan cerita dia lebih kurang macam ni. Ohm buat eksperimen seperti mana gambar rajah yang awak tengok ni. Okey, dia susun semua ni seperti figure 3.12 dan dia ambil data. Okey, beliau ambil data. Saya tukar warna pen jap. Beliau ambil data. Bila dapat data, semua scientific investigation akan end up dengan buat analisis melalui graf. So dia plotkan graf V against I. Kemudian dia plotkan semua titik dan dapatkan satu garisan. Rupa-rupanya garisan tu garisan yang linear. Garisan yang linear. Okey. So apabila dapat satu garisan yang linear, maka dengan pemahaman matematik Ohm dan juga semua ahli fizik, bila kita dapat satu garisan linear, kita akan cuba fitkan dan letakkan satu formula ke dalam persamaan linear. Ini awak belajar dalam math. Persamaan linear adalah Y sama dengan MX plus C. Okay. So anything yang kita plot pada paksi Y, kita tulis kat sini. So paksi Y sekarang apa? V. Okay, kita tulis balik sama dengan M kita tinggalkan. Okay, X adalah label pada paksi X, iaitu I. Plus C. C adalah pintasan pada paksi Y. Dalam kes ni kosong. Okay. So dapatlah Ohm conclude buat masa ini bahawa nilai gradient, okay, dalam graf ini menentukan sesuatu. Okay. So Ohm menyatakan bahawa atau conclude bahawa nilai
kecerunan. Sesuatu konduktor, apabila kita plotkan V melawan I dia, adalah mewakili suatu nilai yang dipanggil sebagai resistance. Okey, resistance, suatu sifat atau ability material untuk menghalang arus daripada melepasinya. Dia menghadkan jumlah arus yang melepasinya. So the Ohm comes out with the word resistance, rintangan. So dia masukkan ke dalam formula ini, maka V sama dengan R I. Kita rearrange balik supaya kita nampak lebih familiar, which is V equals to I R. So this is how everything ends up. Maka Ohm menyatakan bahawa formula untuk Ohm's law adalah V sama dengan IR, yang mana hubungan antara V dengan I adalah berkadar langsung. Directly proportional. For the first experiment. So dia buat, saya ulang balik dia buat eksperimen, kemudian dia plot, dia dapati graf tu graf linear, maka dia cuba masukkan everything yang dia buat ni dalam satu persamaan linear. Dan akhirnya dia end up dengan suatu formula. Formula ni awak dah pakai lama dah pun, daripada lower form lagi. Formula of Ohm's law, V equals to IR. V apa? Potential difference. I adalah arus. R adalah rintangan. But later on, dalam the same experiment, Ohm ni cuba banyak material. Bukan dia cuba constant wire sahaja. So this is for constant wire. Apa yang kita sedang bincangkan ni, Ohm sedang menggunakan constant wire. Dia dapat result macam ni, lurus, berkadar langsung. Tapi bila Ohm mencuba eksperimen yang sama dengan menukarkan constant wire tadi kepada filament bulb, dia dapati bahawa grafnya tidak seperti mana yang beliau dapat sebentar tadi. Dia dapat satu graf yang melengkung, yang gradientnya tak sama. So bila tak sama, doesn't fit everything yang dia buat formula kat sini, maka dia klasifikasikan macam ni. For a conductor that have a constant resistance, maksudnya bila awak cari, awak plot, awak dapat satu garis lurus, hubungan antara V dengan I tu adalah dalam berkadar langsung, maka itu digelar sebagai ohmic conductor. Ohmic conductor means a conductor that obeys Ohm's law. So this is Ohm's law. So apa saja yang mematuhi hukum Ohm? Apa maksud mematuhi hukum Ohm? Maksudnya nilai rintangannya tidak berubah-ubah. Setiap poin pada graf ni akan bagi awak nilai rintangan yang sama. So asalkan nilai rintangan dia sentiasa konstan, bahan itu akan dianggap sebagai ohmic conductor. Tetapi kalau nilai rintangannya berubah-ubah, maksudnya meningkat, ada peningkatan, maka itu dipanggil sebagai non-ohmic conductor. Non-ohmic conductor maksudnya nilai rintangannya berubah-ubah, tidak mematuhi hukum Ohm. Hukum Ohm kata rintangan sentiasa sama. Setiap material tu ada nilai rintangannya sama. Tapi kalau rintangannya berubah-ubah, tu bukan ohmic conductor lah. Macam tu. Habis berkaitan dengan ohmic and non-ohmic conductor, obeys and not obeys Ohm's law. Kalau soalan tanya, what is the definition for non-ohmic conductor? Jawapannya adalah a conductor that doesn't obey Ohm's law. Itu saja. So this is obeying ataupun obeys Ohm's law. This is does not obey Ohm's law. Next, yang ni pun awak dah belajar dalam lower form. Apakah sifat-sifat arus, voltan atau potential difference dan juga resistance dalam litar siri dan litar parallel. So untuk series, I will be equal. Saya selalu minta pelajar saya hafal yang tu je. Untuk series, equal.
Okay, bila kita dapat parallel, maka kita akan terbalikkan dia kepada total, tambah. Okay, shortcut dia macam tu lah. I series equal I parallel tambah. Begitu juga untuk V atau potential difference. So, bila I series equal, maka V series dia jadi tambah. Okay, dan begitu juga dengan nilai rintangan. Apabila resistor berada dalam keadaan siri, kita tambahkan sahaja untuk dapatkan nilai total resistance atau effective resistance. Sama maksud. Nanti kita tengok contoh dia. So, bila kita dah hafal I series equal, maka I parallel tambah V parallel equal V parallel equal, dan effective resistance untuk parallel ada formula khusus 1/R. Yang ni saya akan buat teguran sekejap lagi, sebab banyak pelajar yang selalu tersilap kira 1/R ni. Dia tak selesai. Pengiraan awak tu tak selesai. Awak terus conclude dia sama dengan ni. Tapi 1/R ni awak tak tengok. Sebenarnya yang awak cari tu 1/R. Nanti saya tunjuk contoh dekat mana selalu tersilap. Okay, kita terus ke example 1. 3 resistors are arranged in series and parallel. The resistance for R1, R2, R3 is 2, 4 and 12. Okay, kita tulis siap-siap lah. R1 ni 2, R2 ni 4, R3 ni 12. Okay, apa soalan dia? When the switch is closed, calculate the effective resistance. Okay, soalan macam dalam standard SPM kadang-kadang dia tak bagilah awak secara direct, iaitu litar tu dia ada siri je, atau litar tu dia ada parallel je. Mungkin combination of both, dua-dua ada. Macam dalam gambar rajah ni, kita ada gabungan antara siri, macam R1 adalah bersiri dengan R2 dan R3, manakala R2 dan R3 adalah secara selari antara satu sama lain. So, combination of both. So, untuk dapat effective resistance, awak kena tahu bahawa kedudukan R2 dan R3 sekarang ni perlu diselesaikan dulu. Okay, R1 ni tak apa, nanti dia siri, kita tambahkan je. So, R2 dengan R3 dulu. So, now kita cari 1/R untuk parallel dulu. Because of R2 and R3 are in parallel, so kita selesaikan dulu parallel ni dapat berapa. So 1/R1, which is 1/4, plus dengan 1/R3, 1/12. Okay, dapatkan jawapan ni. Okay, tengok kat sini 1/R Allah parallel. Okay, selesaikan 1/4 tambah 1/12, kita akan dapat 1/3. Okay, 1/3. So, jawapan untuk R parallel bukan 1/3 Yang awak dapat ni adalah 1/R parallel. Sebab tu awak kena tulis sampai habis. Awak kena tulis, ulang balik tulis. Jangan tulis sama dengan 1/3. Nanti awak terlupa. Yang awak tengah cari adalah 1/RP. Sekarang ni soalan minta RP. Soalan minta, ataupun kita nak cari RP. So, kalau 1/RP sama dengan 1/3, maka RP is simply Allah, PR pula lah, terbalik. Sorry, sekejap, padam. Okay, RP is simply 3 ohm. Macam mana saya dapat? Kalau 1/RP 1/3, maka RP sama dengan 3. Kalau kita shortcut dia macam ni lah. Kalau saya nak RP ni pergi atas, maksudnya RP bahagi 1, which is RP, saya akan bawa yang bawah ni juga pergi atas. 3/1. 3/1. So, equals to 3. Shortcut dia lah, shortcut dia. Kalau 1/RP awak adalah 2/3, maka RP, guess what? RP awak berapa? Yang ni bawa pergi atas. Jadi RP over 1. Over 1 kita tak tulis lah. So, apa berlaku? Shiftkan saja 3/2. Macam tu. Hati-hati dekat sini yang saya kata pelajar selalu terlupa. Dia selalu terlupa. Okay, saya padam balik. Itu tips dia.
Kalau cikgu awak ajar darab silang dan sebagainya, tak ada masalah. Kalau awak selesa macam tu, awak darab je lah silang. RP darab 1, RP 3 darab 1, 3. Dapat juga. Sama je. Saya ajar shortcut lah. Shortcut dia. So kita twist. Kalau kita twist kiri, atas pergi bawah, bawah pergi atas. Belah kanan pun kita twist juga. So kita dapat dah bahawa resistance pada kawasan ini, R2 dan R3 adalah 3 ohm. Dia nak effective resistance. So R effective will be the addition of 3 plus dengan 2. 3 hasil daripada dua-dua ni 3 tambah dengan R1 punya 2. So jawapannya adalah 5 ohm. Okay, 5 ohm. Next, how about B? Calculate the current flowing through 2 ohm resistor. Okay, cari dulu arus dia dan juga potential difference across it. So first cari arus, lepas tu cari V. Mula cari I, lepas tu cari V. Okay, kita tengok 2 ohm resistance duduk kat mana. Ni, ini kedudukan 2 ohm resistance. Okay, emitter yang membaca arus untuk R1 adalah emitter A1. Okay, emitter A1. Sebab apa? Okay, kalau kita label terminal positif dan negatif untuk bateri, ini negatif, sini positif. Bila kita sambungkan, arus akan keluar ikut sini. Terminal positif, arus akan keluar ikut sini. Masuk ke dalam 2 ohm. Okay, satu benda yang awak kena tahu dalam electricity adalah arus total. Okay, sentiasalah mencari arus total. Sebab kita nak tahu yang masuk ke dalam resistor tu adakah arus total atau arus bukan total. Maksudnya satu arus yang besar ataupun arus yang sudah dipecahkan. Dalam kes ni, arus yang masuk ke dalam R1 adalah arus total. Arus total. Okay, arus yang belum masuk mana-mana cabang. Kalau A2 dengan A3 ni, Muhammad, slow sikit. Okay, kalau A2 dengan A3 ni bukan arus total. Dia arus yang sudah pun dipecahkan kepada 2 cabang. So, kena cari arus total lah. Dalam kes ni, arus yang masuk dalam 2 ohm adalah arus total. So, menurut Ohm's law, which is V equals to I R, bila kita nak cari I, maka kita akan bahagikan V dengan R. Kita bahagikan V dengan R. Kita rearrange formula kan. Nak cari I, V bagi R lah. So, untuk cari I total, maka nilai rintangan kita, nilai rintangan di dalam formula itu juga mestilah nilai rintangan total. Dekat sini sangat penting. Kenapa banyak pelajar tak boleh buat electricity ataupun pengiraan dia bercampur-campur, mengelirukan kerana dia tak faham arus total atau arus itu adalah arus total. Nanti saya tunjuk contoh lagi ya. Ada 2-3 contoh lagi. So, arus yang masuk dalam 2 ohm ni adalah arus total. So, kalau kita nak baca arus di situ, kita mesti include resistance total. Okay, dekat mana awak akan salah? Dekat sini lah. V memang awak tahulah. Nak cari V kat mana? Ada situ kan, 6 volt. So, awak ambil 6 bahagi dengan R total. Okay, dekat sini awak akan mula confuse. Adakah awak nak bahagikan dengan 5 ataupun nak awak bahagikan dengan 2? Sebab resistance kan. Kalau awak tak tahu bahawa untuk mencari I total awak perlukan R total, maka dekat sini awak akan silap. Awak akan buat 6 bahagi 2. Salah. 6 bahagi 2. Salah. Sebenarnya 6 bahagi dengan 5. Okay. So, that will give you a value of current 1.2 ampere. Okay. Kenapa dipanggil I total? Kerana saat dia masuk dalam R1, arus tu masuk dalam R1, kemudian dipecahkan 2 kepada R2 dan R3. Pada penghujung di sebelah sini, arus tu kembali bersatu menjadi arus total. Okey, bermaksud arus ni dah melalui semua rintangan yang ada kat sini. Arus 1.2
adalah suatu arus yang melalui semua cabang-cabang yang berada di dalam litar ni. Semua. So, bila arus tu dah lalu semua, maka nilai rintangannya tu mesti rintangan keseluruhan. Rintangan untuk semua. Total. Okey, itu maksudnya. Okey. So, dah cari arus, dah selesai. Arus rupa-rupanya 1.2 untuk R1. Kemudian cari potential difference. So, nak cari potential difference pada 2 ohm. Menurut Ohm's law, V sama dengan IR. So, kita tulis balik I darab dengan R. Maka nilai arus yang mengalir di situ adalah 1.2 untuk 2 ohm. Dan nilai rintangan adalah 2. Kita dapat 2.4 volt. Okay, 2.4 volt. Okay, so dah dapat 2.4 volt pada R1. 2.4 volt pada R1. Okay, saya akan padam penyelesaian untuk A sebab saya tak cukup ruang. Kita padam dulu. Kita cuba selesaikan soalan C pula. Alright. Okay, untuk soalan C sedikit panjang. Calculate the current flowing through 4 ohm and 12 ohm resistor and the potential difference across them respectively. So tadi kita dah buat untuk R1, sekarang dia minta cari untuk R2 dengan R3 juga. So macam mana nak cari? Now, awak kena tahu apakah sifat potential difference dalam keadaan series. Okay, ini dalam keadaan series. Saya tukar kepada highlighter dulu. Okay, kita tengok V series. Apa sifat V series? V dalam keadaan series adalah hasil tambah. V1, V2 and V3 depends kepada jumlah V yang ada di situ. Okay, saya bawakan konsep tu kepada soalan ni. Saya padam semua. Saya padam yang dekat gambar tu supaya tidak bercelaru. Saya padam supaya awak boleh nampak. Hopefully boleh nampak lah. Okey, kita dah dapat nilai V pada bahagian yang saya highlight ni. Berapa nilai V pada bahagian yang saya highlight ni? Berapa? Jawapannya adalah 2.4. Saya tulis. So here already give you 2.4 volt. Totalnya berapa? Totalnya 6. Tapi pada cabang R1 sahaja telah pun memberi nilai 2.4. Okey. Maka cabang yang seterusnya atau bahagian siri yang seterusnya, berapakah nilai V-nya? Senang aja, matematik. Kita kata V pada bahagian sini, kalau saya let V ni adalah V1, sini adalah V2, sini adalah V, maka menurut nota tadi, V dalam keadaan series adalah V1 plus V2 plus V3. Sekarang ni kita ada V1 dengan V2, tak payahlah pakai V3. So, kita nak cari V2 kan? Maka V2 sama dengan apa? V tolak dengan V1. Ni saya buat cara yang paling mudah ni, paling ringkas ni. So 6 tolaklah dengan 2.4. Kita nak cari baki dia, tinggal berapa lagi? Rupa-rupanya tinggallah 3 berapa tadi? Saya dah catat lah. Alamak, hilang pula dah. Okay, 3.6, sorry, 3.6 volt. So voltan pada
kawasan yang saya bulatkan merah ni, saya tulis V2 ni, okay, voltan atau potential difference pada kedua-dua R2 dan R3 adalah sama, which is 3.6. Kalau awak tertanya-tanya kenapa sama pula, kita tengok dalam keadaan parallel. V untuk parallel adalah sentiasa sama. Sentiasa sama. So apa yang R2 dapat apa yang R2 dapat sebagai V dia, nilai yang sama juga R3 akan dapat. So R2 dapat 3.6, R3 dapat 3.6, macam tu. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita nak cari nilai arus. Okay, kita nak cari nilai arus untuk setiap daripada V dah dapat dah, potential difference dah dapat dah, jawapan dia 3.6 volt. Kita nak cari arus dia pula. So untuk cari arus macam ni untuk cari arus menurut Ohm's law adalah V bahagi dengan R. Okay, kita cuba cari arus untuk R2 dulu. R2 is 4 ohm kita nak cari untuk 4 ohm dulu. Maka kita ambil V dia. Okay, sekarang V ni bukan 6 lagi dah, sebab V yang diterima oleh R2 bukan 6, sebaliknya 3.6. So 3.6 bahagilah dengan jumlah resistance pada tempat itu. R2 berapa? R2 adalah 4. So 3.6 bahagilah dengan 4, dapat 0.9 ampere. Okay, saya sambung kat sini sebelah kanan. Saya buatkan nak cari nilai arus untuk 12 ohm pula. Arus yang mengalir dalam resistance 12 ohm. So V bahagi R juga, V dia masih lagi 3.6, bukan 6 sebab nilai potential difference pada R3 bukan 6 tapi 3.6. Kita dah selesaikan tadi. Bahagi dengan 12. Okay, bahagi dengan 12 sebab dia nak across 12 ohm. So 3.6 bahagi 12, kita akan dapat 0.3 ampere. Okay, 0.3 ampere. So kita dapatlah arus-arus nanti saya tunjuk yang mengalir di dalam litar. Okay, kita dah dapat semua arus yang mengalir dalam litar. Saya nak proof satu benda dekat sini. Saya nak proof satu benda supaya awak boleh semak jawapan awak. Okay, berapa arus total tadi? Arus total yang masuk ke dalam R1 tadi, total, keseluruhan tadi, berapa? Arus totalnya adalah, let me check. Kenapa tak jumpa ni? Okey, ni R efektif. Okey, dah jumpa. 1.2. Sorry, lambat 1.2 ampere. Berapakah arus yang mengalir dalam 4 ohm ni? Arus yang mengalir dalam 4 ohm kita dah dapat, which is 0.9. Here is 0.9 ampere. How about here? Arus yang mengalir dalam R3 adalah 0.3 ampere. Okay, so what happened? Ya. Salah ke betul? Ajar yang betul lah. Mestilah ajar yang betul. Okay, nak tengok. Okay, so pada cabang ni atau branch ni, kalau kita tengok branch ni 0.3 and 0.9, apa jadi kepada arus ni selepas melalui cabang ni? Akhirnya kedua-dua arus ni akan bersatu kembali menjadi arus total. Menjadi arus total. So tally tak jawapan awak selama ni? Tally, betul. Kalau awak tambahkan 0.9 bersama-sama dengan 0.3, awak akan dapat 1.2, which is telling you that your working line is perfectly correct. Betul, jalan kira awak betul. Sebab apa? Arus, okay, arus mana dia?
Okey, arus dalam keadaan paralel adalah hasil tambah cabang pertama punya arus tambah dengan cabang kedua punya arus. Zahin tak mau main bola. Satgi main bola. Okey, arus cabang pertama tambah dengan arus cabang kedua akan dapat arus keseluruhan. So betul lah mengikut latihan ini, arus cabang pertama 0.9 tambah dengan arus cabang kedua 0.3 dapatlah 1.2. Sorry tempat ni terlampau kecil, saya tak mampu nak tulis huruf jalan kira saya tu kecil-kecil. So saya ada padam-padam. Jadi awak kena salin lah. Masa saya tulis tu awak pun kena salin. InsyaAllah boleh faham. Okay, example 2. Macam mana pula dengan example 2? Okay, seperti saya kata, nampak ada gabungan parallel dan juga series dekat situ. Muhammad Zahin Koyim, tolong sekejap main benda lain dulu. Okay, figure 3.14 shows 5 resistors connected in combination circuit. Okay, calculate the effective resistance. Okay, soalan A, carikan nilai rintangan keseluruhan. Tu dia, rintangan keseluruhan. So kita selesaikan satu-satu dulu. Tengok dekat kawasan ni, kita ada 2 ohm dengan 2 ohm yang berada dalam keadaan siri. So 2 kita tambah dengan 2, jadi berapa? Jadi 4. So resistance untuk 2 dengan 2 ni, total resistance dia adalah 4. So 4 dan 4 atas ni berada dalam keadaan parallel. So untuk cari parallel, kita akan pakai 1 over R sama dengan 1 over R1, which is 4, plus 1 over R2, which is also happens to be 4. Okay, 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4, which is 1/2. So kita dapat 1 over R parallel equals to 1 over 2, and that give you the value of 2 here for everything here, equals to 2 ohm. Okay, macam tu. So this 2 ohm yang awak baru dapat, total semua sekali ni, berada dalam keadaan siri dengan 4 ohm dan another 4 ohm. Bermaksud R effective atau R total equals to 2 plus 4 plus 4. Kenapa kita tambahkan saja? Kerana kesemuanya berada dalam keadaan siri. Maka kita dapat, betul kita dapat nilai rintangan keseluruhannya sebanyak 10 ohm. Okay, now B. A dah selesai. B, calculate the current flowing through the ammeter. Okay, ammeter kat mana? Ni dia. Okay, the position of ammeter, or to simply say, the ammeter is reading the total current. Macam mana saya tahu? Arus keluar dari terminal positif. Ini satu benda yang banyak pelajar tak faham basic ni. Arus selalu keluar, memang akan keluar dari terminal positif. Kemudian arus tu mengalir dalam 4 ohm, masuk lagi dalam 4 ohm, kemudian pecah 2, kemudian kembali bersatu ke dalam satu branch yang sama, lalu memberi bacaan pada ammeter. So ammeter di sini membaca jumlah arus keseluruhan. Of course this is not the same kalau saya ubah position of the ammeter. Kejap saya tunjuk. Saya padam semua ni. I give you another possibility position of ammeter. Kalau ammeter saya tak letak kat sini, saya letak di sini. Contoh ya. Contoh. Maka this ammeter tak baca arus total. Dia tak baca arus total. Dia hanya baca arus yang mengalir dalam 2 ohm dan 2 ohm ni. Itu adalah beza dia. Okay, awak kena tahu beza dia. So this reads the total current. Maknanya untuk awak mencari arus, awak sedang mencari arus total, awak akan ambil nilai V dan bahagi dengan R total.
R total. R total awak dah cari kan? R total is the effective resistance just now. So V, which is 5, divide by R total, which is 10, you get 0.5 ampere. Itulah jumlah arus keseluruhan yang mengalir di dalam litar. Mana pemadam? Okey. Cerita dia begini. Arus yang keluar daripada sini is 0.5 ampere. Masuk dalam ni, cabang ni terpecah dua. Alamak, selalu macam tu. Saya nak buat arrow yang bukan 3D, arrow biasalah. Okey, dia akan terpecah dua. 0.5 tu divide into 2, tapi not necessarily of the same value. Bukan 0.5 bahagi 2, tetapi kebetulan resistance di atas dan resistance di bawah of the same value. Nilai yang sama. Dekat atas sana pun 4 ohm, bawah pun 4 ohm. So kita boleh kata bahawa di atas ni terbahagi 2 sama banyak. 0.5 bahagi 2 adalah 0.25. So kalau saya letak ammeter kat sini, ammeter di sini akan baca 0.25 ampere. Sebab apa? Jumlah arus setiap cabang adalah jumlah rintangan setiap cabang adalah sama. Kalau ni saya beritahu banyak kalau ni. Saya cerita siap-siap lah. Nanti senang keluar lagi soalan. Awak pandailah nak fikir kan. Kalau jumlah rintangan tak sama, katalah yang ni bukan 4, sini 10 lah, 10 ohm. Atas ni 2 tambah 2, 4. So jumlah arus tetap akan terbahagi 2, tetapi not of the same value. Tak sama nilai dia. Okay. Yang mana lebih banyak? Pada kawasan yang rintangannya rendah, tu arus akan masuk lebih banyak. Sini akan masuk lebih sikit. Tetapi akhirnya pada hujung ni, kedua-dua arus akan bercantum semula menjadi arus total, which is 0.5 ampere. Saya letak ammeter kat sini ke, ammeter kat sini ke, ammeter sebelum sampai dekat bateri ke, atau ammeter dekat sini ke, semuanya akan baca 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, kerana ia adalah arus total. Itu satu benda yang awak kena sangat-sangat clear, sangat-sangat faham. Okay. C, calculate the potential difference across point A and B. Okay, saya padam dulu gambar rajah tu. Bila buat latihan electricity, pastikan yang awak conteng gambar rajah tu adalah menconteng gunakan pensel, kerana senang untuk awak padam. Senang untuk awak padam, dan awak tak pening bila awak nak awak ada melakukan kesilapan. Bila tulis dengan pen, lepas tu ada salah, mulalah nak kena liquid lah, nak kena conteng bagi hilang lah nak panah tu, mula dah pening. So pakai pensel senang untuk awak buat pembetulan, in case ada pembetulan lah. Okay, calculate the potential difference across AB dekat sini. Ni point A, ni point B. Nak cari V dekat sini berapa? Nak cari V dekat sini berapa? So macam mana kita nak buat dia? Okay, kita dah tahu bahawa Ohm's law menyatakan bahawa V sama dengan IR. Okay, so untuk soalan C, kita nak cari voltage atau potential difference across AB. Kita tulis macam tu. Okay, masih lagi I darab dengan R. Okay, jadi jumlah arus yang melalui di kawasan ini adalah arus total. Maka kita tetap akan menggunakan 0.5. Okay, across AB masih lagi 0.5. Darab dengan resistance. Okay, apakah resistance di kawasan tu? Jawapannya adalah 2. Macam mana dapat 2 ni? Tadi kita dah kira R parallel tadi 2. So across AB, rintangan dia bukan semua. Rintangannya hanyalah milik 2 ohm, 2 ohm dan 4 ohm yang berada dalam keadaan gabungan ni, dalam keadaan parallel and series ni. So 0.5 darab 2, kita dapat 1 ampere pula. Silap aja. 1 volt.
Okey. Selesai. So penting untuk awak tahu bahawa di kawasan tu arus total ke arus yang sudah dipecahkan. Penting kena banyak buat latihan. Tajuk electricity ni awak akan mahir bila awak banyak buat latihan. Dia tak datang sekali satu package masa belajar tu terus pandai. Semua bab macam tu lah. Okay, next. Yang ni ulangan daripada lower form. Saya takkan pergi terlampau detail ataupun terlampau lama dekat sini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rintangan, iaitu panjang. Okay, contohnya the length. Okay, the cross sectional area. Ni bukan area cross sectional area. Beza. Dia bukan luas saja, dia adalah keratan rentas. Luas keratan rentas. So wire tu, katalah ni pen saya ni. Keratan rentas ni adalah apabila kita potong wire ni secara menegak macam ni. Potong sap. This is the area. Keratan rentas. Bukan area macam ni. Bukan area memanjang ni. Kita belah ni, buka dia jadi petak. Bukan macam tu. Cross sectional area. Okay, cross sectional area. So apa hubungan dia? Semakin panjang suatu wire, semakin tinggilah nilai rintangan. Makin banyak perjalanan hidup, makin banyaklah cabaran awak. Lebih kurang macam tu analogi dia. Area. How about the area? Cross sectional area. Kabel yang sebesar ini dan kabel yang sebesar ini areanya, okay, akan mempunyai nilai rintangan yang lebih rendah. Okay, yang ni rintangannya lebih tinggi. Wire tu kalau thinner, nipis, maka rintangannya tinggi, dia cepat jadi panas. Kalau kabel dia besar, awak tengok kabel tepi jalan semua kan, yang tu semua membawa arus yang besar tu. Macam mana boleh bawa arus yang besar? Kerana ketebalannya, kerana cross sectional areanya yang besar. So imagine jalan highway. Jalan highway ni ada berapa lane? Ada at least ada 3 ke 4 lane kan. Minimum 2 lane lah highway. So kereta boleh lalu dengan lancarnya, dengan banyak, dengan jumlah yang banyak dalam satu-satu masa. Itu jalan highway sebab jalan tu besar. Kalau jalan kampung yang kadang-kadang kereta pun boleh tersagat dengan apa rumput-rumput tepi tu. Okay, kalau ada banyak kereta yang nak lalu jalan kampung tu, maka kereta tu terpaksa bersusun-susun dan menyebabkan kereta itu lambat untuk bergerak di dalam ataupun di atas jalan raya tu. That is the analogy for current. Sama juga current. Kalau dia tengok, bukan current tengok lah, ni jalan cerita mudah dia lah. Kalau kabel tu besar, ruangan tu banyak, maka arus dapat melalui dengan satu jumlah yang banyak pada satu-satu masa. Tapi kalau nipis, dia terpaksa macam ambil turn lah, take turn. Okay, sikit. Lebih kurang macam tu analogi dia. So here's come another term which is called resistivity. Resistivity is a measure of conductor's ability to oppose the flow of electric current. So kita tak boleh kata satu faktor saja yang mempengaruhi satu rintangan. Dia adalah combination of few things. Combination of few things tu adalah merujuk kepada formula R sama dengan resistivity darab dengan length bahagi dengan area. So kita tak boleh tentukan berdasarkan cross sectional area dia. Kadang-kadang ada yang cross sectional area sama tapi panjang beza. Okay, ada yang wire dia pendek tapi area dia besar. Macam mana dengan nilai resistance dia? So it is combination of these three things here. Okay, resistivity here merujuk kepada satu nilai, okay, yang kita dah letakkan pada setiap material. Ingat tak masa lower form awak ada belajar setiap material akan ada nilai resistivity ataupun nilai rintangan dia yang tersendiri. Itu merujuk kepada nilai resistivity. Saya tunjukkan satu simulator kat sini. Okay, Ohm's law tadi Alhamdulillah, Ohm's law tadi. Kita tengok hubungan dia antara voltan dengan arus. Apabila nilai voltan ataupun nilai arus bertambah, maka nilai voltan juga bertambah. Macam tu. Awak tengok dia simbol. Oops, saya rasa saya tak buka. Awak nampak ke?
Oh, tak nampak. Kejap. Sekejap. Okey. Okey. Ini simulator yang saya lupa tunjuk tadi. Ni Ohm's Law, V equals to IR. Apakah hubungan antara I dengan V? Ya. Okey, pandai. So I, apabila nilai arus bertambah, maka nilai voltan akan turut bertambah. Nah, macam mana yang kita dah belajar tadilah, Ohm's Law tadi tu. Okey. Okey, apa pula jadi kepada arus apabila rintangan bertambah? Tengok, bila rintangan bertambah, arus jadi makin kecil. Okey, rintangan bertambah, arus jadi makin kecil. Rintangan berkurang, arus jadi makin besar. Macam tu. Okey, yang saya nak tunjuk adalah formula resistivity. Kadang-kadang bukan cross sectional area saja yang bertanggungjawab terhadap resistance, tapi dia adalah gabungan ketiga-tiga ni. Katalah kalau resistivity satu bahan tu meningkat, apa jadi pada resistance? Resistance akan turut meningkat berkadar langsung. Begitu juga dengan length. Lebih panjang satu konduktor tu, maka lebih tinggilah nilai rintangannya. Okey, ini terbalik untuk area. Sebab area dia berada di bawah, nampak dia bahagi dengan area kan. So bila area dibesarkan, apa jadi pada resistor? Apa jadi pada resistance? Maka nilai rintangannya berkurang. Okey, berkadar songsang. Berkadar songsang. Area berkadar songsang. Sebiji macam saya beritahu tadi lah. Kalau cross sectional area dia besar, nampak banyak arus yang boleh melepasinya dalam satu-satu masa. Kabel lah, kabel yang besar. Kalau cross sectional areanya kecil, nampak berapa banyak aja arus yang boleh melepasinya. Sebab tu orang kalau dapat kerja senang tu dia panggil kabel. Guna kabel kan. Laju je dapat kerja. Cepat, senang, mudah. Okey, pakai kabel. Lebih kurang macam tu lah. Okey, balik kepada nota. Dekat sejam dah ni. Okay, so the formula for resistance is actually resistivity times the length divided by the area. Okay, pastikan semuanya berada di dalam unit meter, especially length dan juga cross sectional area meter. Resistivity pastikan berada dalam unit ohm meter. Ohm meter. Okay, so ohm meter darab dengan meter bahagi dengan meter. Bila kita potong meter atas dengan meter bawah, okay, kita akan dapat ni meter kuasa 2, sorry. Area kan, meter kuasa 2. So potong lagi sekali, hilanglah. Tinggallah resistance dalam unit ohm. Macam tu. Ya. Mana? Uish. Tapi rendah lah, tinggi lagi. Okay, so apakah aplikasi resistivity dalam kehidupan seharian? Pertama, dari segi heating element. Ni banyak masuk soalan esei lah. Kalau tujuannya adalah untuk memanaskan, memasak, okay, memastikan keadaan menjadi panas, gunakan heater contohnya, maka kita perlu menggunakan konduktor yang ada nilai resistivity yang tinggi. Okay, nilai resistivity yang tinggi supaya dia menjadi cepat panas. Okay, bila resistannya meningkat, maka dia get hot faster. Okay, contohnya juga macam bulb. Dalam bulb lampu tu, dia ada tungsten wire yang sangat nipis. So whenever kita supply voltage, wire yang nipis tu mempunyai rintangan yang tinggi. Sebab dia nipis kan, rintangan yang tinggi, jadi dia cepat menjadi panas, lalu dia give out light. Okay, haba tu dilepaskan dalam bentuk cahaya lah, macam tu. Alright, yang kedua, connecting wire. Connecting wire kita mesti pastikan berada dalam resistivity yang rendah, kerana kita nak pastikan jumlah arus yang banyak, okay, dapat melalui litar tersebut. Kalau kita buat 1 litar, kita hadkan jumlah arus sampai arus tu terlampau kecil,
What is the point? Bila kita pasang lampu, lampu jadi malap. Kita pasang kipas, kipas pusing perlahan. So tak guna. Okay. Next is this table berkaitan dengan non-conductor ataupun yang dikenali sebagai insulator, semiconductor yang belum lagi awak belajar, conductor which is awak dah belajar yang boleh conduct electricity, and superconductor. Okay, kita tengok dua ni je. Semiconductor ni apa? Semiconductor adalah suatu bahan yang boleh conduct electricity. Dia boleh conduct electricity, tetapi conductivity-nya adalah lebih bagus daripada insulator, tetapi tidaklah sebagus conductor. Dia bukan conductor yang betul-betul conductor. It is not very conductive, but at least it can conduct electricity. Dia boleh conduct electricity, tapi tak sebagus conductor. Tu maksud dia. Okay, awak akan belajar. Bukan awak akan belajar lah kalau awak tengok video ni, sebab video ni keluar lewat kan. Sepatutnya awak dah belajar tentang silikon, semiconductor dalam tajuk chapter berapa? Chapter 6 maybe. Okay, sepatutnya awak dah belajar lah. And ada satu lagi yang dipanggil sebagai superconductor. Tadi semiconductor kan, now superconductor. So superconductor ni is a material that conduct electricity without any resistance. Tak ada terus rintangan. Lagi hebat. Super ni maksudnya sangat hebat lah kan, paling power lah. So konduktor yang paling power adalah konduktor yang nilai rintangan dia adalah kosong. Okay, macam mana nak buat satu konduktor tu rintangannya kosong? Syarat dia ada kat sini, critical temperature. Mesti ada keadaan critical temperature. Ni awak akan belajar di universiti. Contohnya bahan dipanggil sebagai cesium pada suhu 1.5 Kelvin atau lebih rendah. So cesium akan ada nilai rintangan sama dengan 0 ohm apabila mematuhi keadaan 1.5 Kelvin sebagai suhu sekelilingnya. Contohnya coil yang berada dalam MRI, suhu dia memang serendah ataupun lebih rendah daripada 1.5 Kelvin. Okey. Okey, sambung kepada 3 lagi soalan example, lepas tu tamat lah. Okey. Alright. So example 1. Resistivity of constantan. Okey, dia beri nilai resistivity ya, maka kita tulis dia simbol macam simbol mu tu. Okey. Mu pula dah, rho, sorry. Resistivity of constantan is this much. Calculate the resistance. Soalan minta cari R sama dengan apa with of a wire with a length of 50 cm. Okey, tengok dekat sini betul-betul sentimeter. Length berada dalam sentimeter. So pastikan tulis siap-siap 10 kuasa negatif 2 meter. Dan diameter 0.6 millimeter. Lagi satu masalah, diameter so kita tulis dengan simbol D, 0.6, tukar siap-siap pergi meter. Okey, selesai. Semua dah tukar dah dalam unit meter. Kita keluarkan formula dulu. Kita tahu R adalah rho L bahagi dengan A. Okey, kita cuba ganti. Rho ni resistivity dah ada nilai dah, 49 darab 10 kuasa negatif 8. Bagaimana dengan panjang dia? Panjang dia 50 cm. So darab 10 kuasa negatif 2. Kalau awak tak nak guna 10 kuasa negatif 2, awak nak bahagi 100, no problem, tak ada masalah. 50 bagi 100, 120.5 lah, macam tu. Bahagi dengan area. Okay, dekat sini soalan hanya bagi diameter, bukannya area. Menggunakan pemahaman matematik awak, untuk suatu wire yang mempunyai cross sectional area-nya bulatan, macam tu kalau saya nak lukis macam ni So area here is a circle.
circle. So untuk dapatkan area of a circle, awak akan guna formula A sama dengan pi r square. Okay, pi r square. Macam tu. Okay, so A here bukanlah 0.6 tetapi pi r square. So awak pun akan pakai pi r square kat bawah ni lah. Mana dia? Okay, pi, lepas tu r. Okay, diameter, kalau diameter 0.6 darab 10 kuasa negatif 3, maka r nya akan jadi 0.3 lah. 0.3 kita bahagi 2. Okay. Betul ke? Kalau saya ada silap, tulis dekat komen ya. Awak tulis je kat komen, tak apa, boleh saya buat pembetulan. Okey, kita akan dapat 0.3 times 10 to the power of negative 3. Okey, ni radiusnya. Jangan lupa kuasa 2. Okey, so straight away masukkan saja semua ni dalam kalkulator. Pi awak reti tekan kan, pi kan ada dekat kalkulator awak ni, tak reti pi. Okey, tekan kalkulator awak, awak akan dapat jawapan resistance-nya adalah 0.867 ohm. Okay, ingat nilai resistance berada dalam unit ohm. Kalau saya ada salah apa-apa, tulis dekat komen tolong mention minit ke berapa, jawapannya sepatutnya berapa. In case saya tersilap kira ataupun saya tersilap rujuk apa-apa. Okay, that is example 1. Hati-hati bila soalan bagi diameter, tukar dulu. Sebab yang awak nak ganti di bawah ni adalah area, bukan diameter. So hati-hati. Example 2. Azwan is an electrical wiring contractor in Taman Kota Puteri. He found that a coil of pure copper wire with a length. Okay, ni dia dah bagi length. And the radius. Okay, ni dia beri radius R. Okay, 0.5 mm. Tukar siap-siap ke sini. Okay, and resistance. Okay, dia bagi nilai what is the resistivity? Okay, kalau tadi formula resistance adalah resistivity darab dengan length bahagi dengan area. So untuk cari resistivity, kita rearrange formula. Dapat RA bahagi dengan L lah. Betul ke? Okay, betul. Okay, so resistivity sama dengan resistance, which is 10.8 darab dengan area. Okay, sekarang ni area kita tak ada, secara langsung kita tak ada, kita ada radius. So kita akan pakai pi darab dengan r square, 0.5 times 10 to the power of negative 3. Jangan lupa square kan. Ya. Mana? Tak nampak lah Hin. Saya boleh tengok tak ada dah. Okay, bahagi dengan length 500. Okay, 500 tu dalam meter dah. So bahagikan saja. Okay, dapatlah nilai resistivity-nya sebanyak 1.696 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Okay, ingat unit untuk resistivity adalah dalam ohm meter. Okay, macam mana dapat? Sekejap macam mana kalau awak terlupa? So atas ni 10.8 ni adalah dalam unit ohm. Okay, pi r square ni sudah pun berada dalam unit meter kuasa 2 sebab area. Bawah ni berada dalam unit meter. So meter ni dengan meter atas satunya kita potong, tinggallah ohm meter. Macam tu. In case awak terlupa. Okay, insyaAllah tak terlupa kot.
Last one untuk ni video. Ini video untuk video ni adalah soalan nombor 2. Nombor 1 saya tak nak buat Calculate the total resistance of coil. Okay, soalan minta cari R lah, sama dengan apa? Panjang wire tu adalah 50 meter. Cross sectional area nya adalah 2.5 mm kuasa 2. Kat sini hati-hati. Area nya, cross sectional area dia bagi dah. Cuma dia bagi 2.5 mm kuasa 2. Okay. Yang ni kena buat apa? Dekat sini kena buat apa? Okay. So 2.5 mm kuasa 2 kita kena tukar kepada meter kuasa 2. Sekejap lagi saya tunjuk Given that the resistivity of copper at temperature 20 degrees Celsius is 1.2. Okay, ni maklumat resistivity. Keluarkan formula dulu, tenang-tenang. Resistivity darab dengan length bahagi dengan area. So R sama dengan, okay, apa yang ada kita masukkan dulu. Cuma area dekat sini, okay, kita selesaikan area dululah. Okay, ni basic tingkatan 4. Untuk tukar milimeter kepada meter square, tuliskan nombor dulu 2.5. Kemudian gantikan mili dulu. Mili kalau tengok dekat kalkulator 10 kuasa negatif 3. Okay, negatif 3. So milimeter kepada meter awak ganti macam ni je. Tapi milimeter square kepada meter square awak kena squarekan the prefix. Squarekan apa yang awak ganti tadi. Kalau awak ganti mili, squarekan mili. Kalau awak ganti nano, misalnya, squarekan nano. Macam tu. So this is already in meter square. Dapatlah 2.5 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Selesai. Selesai untuk area. Okay. So ganti dalam formula. Akhirnya ganti dalam formula lah. Saya buat dekat sini. R sama dengan resistivity berapa? 1.72 negatif 8. Okay, resistivity darab dengan length 50 bahagikan dengan cross sectional area 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. Macam biasa, kalau saya tersilap lagi, tolong mention dekat komen Okay, kita kira 1.72 darab 10 kuasa negatif 8 darab dengan 50 bahagi dengan 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, so dapatlah nilai rintangannya 0.344 ohm. Okay, jangan lupa unitnya. Okay, kalau ada salah tolong komen dekat bawah. Nyatakan dekat mana minit ke berapa lah. InsyaAllah saya cuba bantu. Kalau ada apa tak jelas, boleh pergi ke IG saya dan boleh DM screenshot. Cikgu kenapa dapat macam ni, saya dapat macam ni, kenapa cikgu dapat macam ni, misalnya macam tu. Okay, so all the best, good luck. Jumpa lagi dalam 3.3. Bye, terima kasih, Assalamualaikum.